Okey. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Encik Freddy Sam, Pensyarah PMK 1012, pengantar bahasa Melayu, komunikasi dan rakan-rakan yang dihormati. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk hadir ke sesi perbincangan kami pada hari ini. Saya Jolina dan teman-teman saya Vincent. Pada hari ini kami akan mengupas topik berkaitan strategi era digital dalam meningkatkan minat membaca murid sekolah rendah. Membaca ialah kunci kepada ilmu. Jika murid tidak suka membaca, mereka akan ketinggalan bukan sahaja dalam mata pelajaran bahasa Melayu, tetapi juga dalam semua mata pelajaran lain. Namun cabarannya, murid zaman sekarang lebih suka bermain telefon pintar atau menonton video di TikTok berbanding membaca buku. Maka, guru perlu membaca pendekatan yang sesuai. Bagi menangani cabaran ini, terdapat 3 objektif yang akan dibincangkan. Pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh murid dalam mengekalkan minat membaca di era digital. Kedua, membincangkan berbagai strategi yang sesuai digunakan oleh guru sekolah rendah supaya aktiviti membaca menjadi lebih menarik. Ketiga, mencadangkan pendekatan praktikal yang boleh diaplikasikan di bilik belajar dengan menggunakan teknologi moden seperti e-buku, aplikasi interaktif, gamifikasi, dan media sosial pendidikan. Kami akan menentukan 6 strategi utama. Saya akan mengupaskan 3 isi pertama, kemudian Vincent akan mengupaskan 3 isi seterusnya. Baiklah, strategi pertama ialah penggunaan gamifikasi dalam bacaan. Menurut kajian oleh Nur Hadibah Husaini dan rakan-rakan pada tahun 2025, murid sekolah rendah sangat teruja apabila bacaan digabungkan dengan elemen permainan. Maksudnya, membaca tidak lagi dilihat sebagai tugas yang membosankan, tetapi sebagai cabaran yang menyenangkan. Sebagai contoh, guru boleh membuat puisi membaca di mana setiap kali murid habis membaca sebuah buku, mereka mendapat markah atau menjadi digital. Murid yang paling banyak membaca buku dalam tempoh sebulan akan diumumkan sebagai pahlawan buku. Unsur persaingan sehat ini akan mendorong murid untuk membaca tanpa paksaan. Selain itu, guru juga boleh berintegrasikan papan skor digital yang memaparkan pencapaian murid secara terbuka di kelas atau platform pembelajaran. Unsur persaingan sehat ini bukan sahaja mendorong murid untuk membaca dengan lebih kerap, tetapi juga menanam semangat ingin bersaing secara positif. Murid akan berasa bangga apabila usaha mereka dihargai dalam bentuk pencapaian yang jelas kelihatan. Di samping itu, gamifikasi juga boleh disesuaikan dengan tahap bacaan murid. Contohnya, murid yang baru mula membaca boleh diberikan misi mudah seperti membaca buku bergambar, manakala murid yang sudah mahir boleh diberikan cabaran yang lebih sukar ataupun lebih tinggi seperti membaca novel kanak-kanak atau menulis ringkasan seperti membaca. Dengan cara ini, semua murid dapat terlibat mengikut kemampuan masing-masing tanpa terbeban. Secara tidak langsung, strategi gamifikasi ini bukan sahaja meningkatkan minat membaca, malah mendisiplinkan diri kerana murid belajar untuk mencapai
matlamat bacaan mereka. Pada masa yang sama, guru dapat memupuk suasana pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan berpusatkan murid. Benar juga Joey, jika guru menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizzy, murid boleh menjawab kuis tentang cerita yang dibaca dan skor mereka terus dapat dipaparkan. Ini buat mereka terasa teruja. Ya, tepat sekali. Gamifikasi ini amat sesuai digunakan karena murid-murid lebih gemar dalam pembelajaran yang berunsurkan permainan. Seterusnya, isi kedua ialah pendekatan fonik. Walaupun kita sering bercakap tentang teknologi, asas membaca yaitu keupayaan mengeja dan menyebut perkataan tidak boleh diabaikan. Menurut kajian Wan Alia Zukrina dan Farhana Kana pada tahun 2024, kaedah fonik masih relevan untuk murid yang lemah membaca. Guru boleh menggunakan kad imbas digital yang mengeluarkan bunyi apabila disentuh. Misalnya, jika murid menekan huruf I, aplikasi tersebut akan mengeluarkan bunyi E. Dengan cara ini, murid dapat mengaitkan huruf dengan bunyi, lalu membaca dengan lebih lancar. Selain menggunakan kad imbas digital, guru juga boleh melaksanakan aktiviti fonik secara interaktif di dalam kelas. Contohnya, permainan cari bunyi bersembunyi, di mana guru memainkan rekaman bunyi tertentu dan murid perlu menerka serta mencari huruf yang sepadan. Aktiviti seperti ini bukan sahaja membantu murid menguasai bacaan secara asas, tetapi juga menjadikan sesi pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kaedah fonik juga membantu murid yang mempunyai masalah penguasaan bahasa, seperti murid yang berasal dari latar belakang rumah tanpa pendedahan awal pada bacaan. Dengan adanya fonik, mereka dapat mempelajari bacaan secara sistematik, bermula daripada huruf, kemudian digabungkan menjadi suku kata, seterusnya perkataan, dan akhirnya ayat. Proses bertahap ini menjadikan pembelajaran lebih mudah diikuti oleh semua murid, tidak kira tahap kebolehan mereka. Di samping itu, pendekatan fonik boleh digabungkan dengan teknologi modern untuk menarik perhatian murid generasi kini. Misalnya, aplikasi bacaan interaktif tablet atau papan pintar boleh direka bentuk dengan animasi, lagu, dan permainan ringkas yang bukan saja menurunkan kemahiran dengar, malah murid juga boleh turut melihat visual dan melakukan aktiviti interaktif. Secara keseluruhan, penggunaan fonik membantu murid menguasai kemahiran membaca dan peringkat asas dengan berkesan. Apabila murid dapat menguasai bacaan secara fonik, mereka akan lebih yakin membaca bahan bacaan lain seperti buku cerita anak-anak ataupun buku teks. Perkara ini menyumbang kepada peningkatan minat membaca dalam jangka masa panjang. Saya setuju, kadang-kadang kita lupa bahawa ada murid yang ketinggalan asas. Jika guru memberikan teks sepanjang tanpa kepada murid yang tiada keupayaan mengeja, mereka akan kehilangan keyakinan.
Jadi fonik ini memang penting untuk bina tapak sebelum mereka maju ke bahan bacaan yang lebih sukar. Betul tuh Vincent. Oleh itu, guru haruslah bijak menimbangkan asas fonik dengan bahan bacaan digital. Seterusnya, isi yang ketiga ialah guru perlu kreatif dalam pengajaran digital. Menurut majalah Maxim dan rekan-rekan pada tahun 2024, murid A6 sekolah rendah yang diajar dengan bahan digital kreatif menunjukkan peningkatan dalam minat membaca. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan e-buku sebagai interaktif yang ada suara, narator, gambar bergerak atau kuis di ujung cerita. Perkara ini bukan saja membantu murid untuk membaca, malah mereka boleh mendengar dan melihat visual yang menarik. Selain itu, murid juga boleh diajar membuat proyek buku digital mereka sendiri. Contohnya, murid menulis cerita pendek tentang pengalaman ujung minggu dan dihias dengan gambar. Hasilnya boleh dikongsi di dalam kelas. Seterusnya, isi ketiga ialah guru perlu kreatif dalam pengajaran digital. Menurut majalah Maxim dan rekan-rekan pada tahun 2024, murid asnaf sekolah rendah yang diajar dengan bahan digital kreatif menunjukkan peningkatan dalam minat membaca. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan e-buku interaktif yang mempunyai suara narator, gambar bergerak atau kuis di ujung cerita. Murid bukan saja membaca, malah mereka boleh mendengar dan melihat visual yang menarik. Selain itu, murid juga boleh diajar membuat proyek buku digital mereka sendiri. Contohnya, murid menulis cerita pendek tentang pengalaman ujung minggu dan dihias dengan gambar. Hasilnya boleh ditulis di dalam kelas. Selain itu, pengajaran digital yang kreatif juga memberi peluang kepada murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Setengah murid lebih cepat memahami melalui visual dan setengah pula melalui audio dan melalui aktiviti praktikal. Dengan adanya bahan digital interaktif, semua gaya pembelajaran ini dapat dipenuhi. Perkara ini sekaligus menjadikan pengajaran guru inklusif, adil, dan berkesan. Secara keseluruhannya, apabila guru kreatif dalam menggunakan teknologi digital, murid akan melihat dan membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan, modern, dan relevan dengan kehidupan mereka. Justru, pengajaran digital yang kreatif bukan saja dapat meningkatkan minat membaca, tapi juga memperkaya pengalaman pembelajaran murid secara menyeluruh dalam jangka masa yang panjang. Itu memang ide yang bagus, Joey. Apabila murid terlibat dalam mencipta sesuatu, mereka akan lebih motivasi. Mereka bukan sekadar sebagai pembaca, tetapi juga sebagai penulis muda. Ya, disitulah datangnya rasa seronok membaca karena mereka mempunyai kaitan dengan bahan tersebut. Seterusnya, isi yang seterusnya akan dikupas oleh saudara Vincent. Saudara, okay. Ya, atau saudari. Terima kasih saudari Joey. Sekarang saya akan sambung yang isi keempat. Salah satu strategi berkesan dalam era digital untuk meningkatkan minat membaca murid sekolah rendah adalah melalui pelaksanaan aktiviti bacaan interaktif atas talian.
Menurut Hamzah dan Mahmud 2021, kaedah pengajaran yang berpusatkan murid dengan memanfaatkan platform digital terbukti dapat memperkukuh kemahiran membaca dan seterusnya meningkatkan penguasaan literasi. Hal ini kerana pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk interaktif mampu menarik minat dan perhatian murid, sekaligus menjadi sesi pengajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Sebagai contoh, guru boleh menganjurkan sesi bacaan bersama menggunakan aplikasi persidangan video seperti Google Meet atau Zoom. Dalam sesi tersebut, murid membaca petikan secara bergila-gila, manakala rakan-rakan yang lain memberikan maklum balas melalui penggunaan emoji, tanda reaksi atau ruang sembang yang disediakan. Interaksi sebegini bukan sahaja menimbulkan suasana pembelajaran yang positif, malah turut memperlihatkan sokongan emosi rakan sebaya kepada murid yang sedang membaca. Keadaan ini dapat mengurangkan rasa gemetar serta meningkatkan keyakinan diri murid untuk membaca di hadapan khalayak. Selain itu, strategi bacaan interaktif atas talian ini dapat memupuk nilai kerjasama dalam kalangan murid. Mereka tidak lagi menjadi pemerhati pasif, sebaliknya terlibat secara aktif dalam memberikan sokongan dan dorongan. Guru juga berperanan sebagai fasilitator yang membimbing, membentukkan sebutan atau intonasi, serta menggalakkan murid menguraikan maksud bacaan. Interaksi pelbagai hala ini menjadikan aktiviti membaca lebih dinamik berbanding kaedah tradisional yang hanya menekankan bacaan sahaja. Menarik Vincent macam suasana kelas sebenar, tetapi dijalankan secara dalam talian. Saya rasa murid yang pemalu pun akan berani sebab mereka boleh dapat sokongan terus daripada. Ya, tepat sekali. Bacaan interaktif dalam talian ini bukan sekadar membaca seorang diri, tetapi satu pengalaman sosial. Menarik Vincent, seperti suasana dalam kelas sebenar, tetapi dijalankan secara dalam talian. Saya rasa murid yang pemalu pun akan berani kerana mereka boleh mendapat sokongan daripada rakan. Ya, tepat sekali. Bacaan interaktif dalam talian ini bukan sekadar membaca seorang diri, tapi satu pengalaman sosial. Isi kelima ialah gabungan bahan bercetak dengan digital. Isi kelima ialah gabungan bahan bercetak dengan digital. Walaupun dunia kini semakin dipacu oleh teknologi moden, kita tidak boleh menafikan keistimewaan serta kelebihan buku bercetak yang tetap relevan dalam proses pembelajaran. Buku bercetak memberikan pengalaman membaca yang lebih autentik, di samping melatih murid memegang, meneliti dan mengekalkan fokus terhadap bahan fizikal. Namun demikian, bagi menarik minat generasi muda yang kian mesra dengan teknologi, buku bercetak boleh diperkasakan lagi dengan elemen digital yang bersifat interaktif. Sebagai contoh, sebuah buku cerita rakyat bercetak boleh disertakan dengan kod QR. Apabila murid mengibas kod tersebut menggunakan telefon pintar atau tablet, mereka dapat menonton video berkaitan budaya Melayu yang digarapkan dalam cerita berkenaan. Selain itu,
juga boleh meletakkan pautan ke kuis interaktif atau permainan bahasa yang menguji kefahaman murid terhadap isi cerita. Dengan cara ini, murid bukan sahaja membaca teks bercetak, malah turut berpeluang mengukuhkan pemahaman melalui medium visual dan aktiviti berbentuk permainan. Gabungan buku bercetak dan digital juga dapat memenuhi gaya pembelajaran berbagai murid. Misalnya, murid yang lebih cenderung kepada gaya pembelajaran visual akan mendapat manfaat daripada video dan ilustrasi interaktif, manakala murid yang gemar pembelajaran kinestetik dapat terlibat secara aktif melalui aktiviti kuis dan perbincangan. Keadaan ini mewujudkan satu bentuk pengalaman membaca yang menyeluruh, iaitu bukan sekadar membaca untuk mendapat maklumat, tapi membaca sebagai satu pengalaman interaktif yang menyeronok. Bagus tuh, maksudnya kita tidak bersikap seperti kaca melupakan kulit, tidak melupakan tradisi baca buku bercetak, tetapi kita menambah nilai dengan teknologi. Saya rasa cara ini boleh menyeimbangkan dunia digital dengan dunia nyata. Akhir sekali, penglibatan keluarga dan komuniti sekolah merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan minat membaca murid, khususnya pada peringkat sekolah rendah. Kajian Muhammad Basiron dan lain-lain 2023 menunjukkan bahawa murid yang mendapat sokongan berterusan daripada ibu bapa dan ahli keluarga lebih berminat untuk membaca sama ada melalui buku fizikal maupun bahan bacaan digital. Hal ini demikian kerana sokongan keluarga dapat mencetuskan motivasi dalaman dalam diri murid, di samping mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengajukan program hari bacaan digital bersama yang melibatkan penyertaan ibu bapa. Dalam program ini, ibu bapa diminta meluangkan masa untuk membaca e-buku atau bahan digital lain bersama anak mereka di rumah. Seterusnya, rekod bacaan tersebut boleh dimuat naik ke dalam sistem nilam digital yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Melalui kaedah ini, ibu bapa bukan sahaja membantu anak-anak mereka menguasai kemahiran literasi, malah turut menunjukkan teladan positif bahawa membaca merupakan amalan yang berharga dan wajar dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, perpustakaan sekolah juga boleh mengambil inisiatif dengan menganjurkan pertandingan bacaan yang melibatkan komuniti setempat. Misalnya, pertandingan membaca cerita rakyat atau puisi boleh diadakan dengan kerjasama persatuan penduduk, jawatan kuasa masjid atau badan bukan kerajaan NGO tempatan. Aktiviti seumpama ini dapat mengeratkan hubungan antara sekolah dan komuniti, di samping mewujudkan suasana budaya membaca yang melampaui sempadan bilik belajar. Melalui sokongan kolektif daripada komuniti, murid akan lebih terdorong untuk menghargai aktiviti membaca sebagai satu amalan sosial yang menyeronokkan. Saya setuju, kadang-kadang murid tidak membaca bukan karena malas, tetapi karena tiada contoh di
Apabila ibu bapa turut membaca, anak-anak akan meniru dan rasa membaca itu penting. Betul. Maka minat membaca boleh diukur dengan adanya kerjasama semua pihak seperti guru, ibu bapa dan komuniti. Kesimpulannya, kami sudah membincangkan 6 strategi utama, yaitu gamifikasi, unik, kreativiti digital, bacaan interaktif, integrasi bahan cetak dan digital, serta penglibatan keluarga dan komuniti. Strategi-strategi ini bukan saja berdasarkan kajian, tapi juga sesuai untuk amalan sebenar di sekolah. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, kita perlu kreatif dan fleksibel dalam mendidik murid supaya budaya membaca terus subur walaupun dalam era digital.